Terima kasih Datuk Speaker. Datuk Seri Speaker. Datuk Speaker, saya ada beberapa isu yang saya ingin bangkitkan. Satu di antaranya adalah masalah pelarian di negara ini, di mana kita perlu ambil perhatian yang serius mengenai situasi yang sangat rumit di negara ini, di mana beribu-ribu pelarian yang ada di negara ini, dan mereka perlukan satu kesahan di mana bolehkah mereka bekerja di sini, walaupun kita tidak mentandatangani konvensi-konvensi yang tertentu. Maka kita perlu fikir, adakah masa telah datang supaya kita mentandatangani konvensi-konvensi tersebut. Sebulan dulu, Datuk Yang Pertua, satu mesyuarat yang telah diadakan di Parlimen di antara Caucus Sri Lanka dengan beberapa expert dalam pelarian yang telah datang ke negara ini untuk memberi briefing kepada Caucus tersebut, di mana kami difahamkan bahawa masalah pelarian pelari-pelari adalah sangat serius, sehingga ada yang ramai di antara mereka menghadapi beberapa masalah kesihatan, melahirkan anak dan sebagainya, dan juga ada ramai di antara penganggur atau bekerja tetapi tidak dapat gaji menasabah dan sebagainya. Dan ini diketahui oleh kerajaan, tetapi nampaknya tidak ada keseriusan untuk menyelesaikan perkara ini. Dan saya harap satu new thoughts can be taken into account supaya mencari jalan. Dan ramai di antara mereka adalah pelari-pelari dari Sri Lanka dan negara-negara lain yang perlukan satu penyelesaian dengan seberapa cepat yang boleh. Dan ada di antara pelari-pelari ini lebih dari 15 tahun telah berada di negara ini, fasih bercakap dalam bahasa Malaysia. Ada anak-anak mereka di sini tetapi tidak ada peluang untuk mempelajari di sekolah-sekolah. Dan apakah kerajaan akan mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini yang diketahui? Dan saya difahamkan expert-expert ini telah berjumpa dengan menteri-menteri dan juga pegawai-pegawai untuk mengatasi masalah ini, dan pandangan telah diberi untuk mencari jalan mengenai mengatasi masalah ini. Datuk, baru-baru ini dua kali KPM ada masalah yang teruk di kawasan Sungai Teman, Kuala Lepis, di mana dua kali trek itu tergelincir dan berjuta-juta ringgit telah rugi atas double track ini di sana. Dan apakah kenapa ini berlaku dan kenapa dua kali berturut-turut? Dan saya difahamkan bahawa railway track di antara Gemas ke utara di sebelah ke Kelantan sangat teruk, hingga tidak ada laluan yang tetap, dan banyak kali di mana had laju pun dikorangkan. Dan apakah masalah yang tertentu yang dihadapi? Adakah sesuatu yang tidak kena dan satu penyiasatan yang menyeluruh diperlukan dalam perkara ini? Dan baru-baru ini, betul-betul saya difahamkan Kementerian Pengangkutan telah mengarahkan bahawa pemasangan laci di lori pengangkutan yang sebelum ini dibenarkan oleh JPJ pada masa Menteri Pengangkutan Leong Leong Sek ini telah diubah sekarang apabila perbincangan jabatan dengan SPAT diadakan pada bulan 2013. Kenapa tiba-tiba polisi yang sedia ada yang diguna pakai untuk beberapa tahun tiba-tiba boleh berubah hingga menyusahkan transport industri dalam hal ini? Dan apakah long term dan short term planning supaya pemandu-pemandu lori ini tidak akan mengadakan masalah? Kerana saya difahamkan beribu-ribu telah dibelanjakan oleh pembawa lori dan juga syarikat-syarikat berkenaan untuk mengadakan satu sistem yang baru untuk mengambil barang yang lebih, tetapi yang telah diluluskan oleh JPJ, tapi sekarang SPAT memberi mengambil tindakan untuk menghadkan perkara ini dan tidak dibenarkan. Saya difahamkan mungkin akan diberhentikan. Adakah kerajaan akan mengambil tindakan supaya perbincangan dibuat dengan stakeholders dalam hal ini supaya mengatasi masalah ini? Berhubung dalam hal yang berikutan adalah betul-betul mengenai satu sekolah baru Cina di Bercam di Ipoh, di mana walaupun perkara ini telah saya bangkitkan beberapa tahun di Parlimen, dan
sekarang ada satu tanah yang tertentu di Bercam, di mana jarak ni ada lebih kurang 5 minit dari Bandar Baru Bercam, di mana dia telah dikaskan untuk sekolah. Dan saya difahamkan kerajaan negeri Perak pun bersetuju untuk memberi tanah tersebut kepada kerajaan persekutuan untuk membina satu sekolah baru Cina yang baru di tempat tersebut. Dan adakah kerajaan untuk rela untuk mengambil kesudian persetujuan kerajaan negeri, dan jika boleh membina satu sekolah Cina baru, sekolah menengah dan sekolah rendah di sana. Jika tidak, sekurang-kurangnya memberi lesen kepada orang lain yang ingin mengusaha membina dan membenarkan anak-anak kita untuk belajar di sekolah tersebut, memandangkan sekolah yang sedia ada di Bercam ini sangat teruk, di mana tidak ada cukup tempat untuk anak-anak untuk belajar. Too overpopulated dalam sekolah tersebut, sekolah yang terbesar di negeri Perak yang berada di Bercam. Selain dari itu, adalah mengenai custodial death di lokap, di mana perkara ini yang kerap kali diketahui oleh kerajaan, tetapi baru-baru ini di mana nampaknya meningkat kematian di lokap dan sebagainya. Baru-baru ini Coroner Rosie Bainon, di mana telah membuat satu keputusan terhadap pihak PDRM, mengatakan bahawa penangkapan si Sugamar di luar dan digari hingga tidak mengambil kira keadaan beliau dan telah meninggal dunia, in extension oleh custodial death, satu perkara yang dapat dielak dengan senang. Dan lagi satu adalah di mana Chandran Permal pada 16 Januari telah mati di lokap, dan ini juga satu perkara yang sangat serius, di mana kerajaan dan PDRM kurang mengambil inisiatif, dan satu sistem yang baru perlu ada. Saya telah mengata pada statement saya pada 17 hari bulan September dengan izin, I will not be surprised if any member of public says that he is not shocked to hear the news that Chandran's death was due to police negligence, because there had been past custodial death where the police have been confirmed to be the culprits in causing the death. However, the shocking part was how the inhumane the police officers were towards Chandran, resulting in his death from a heart disease after being deprived of medication. Ini ada satu di antara perkara yang boleh dielak. Dan apakah Royal Commission Tun Zainuddin cadangan-cadangan mereka? Satu di antaranya adalah mengadakan IPCMC, Independent Police Misconduct Commission. Tetapi keengganan pihak polis untuk mengimplementasikan cadangan tersebut, dan kerajaan pun takut untuk membawa undang-undang tertentu supaya kita ada satu sistem bebas untuk menyiasat atau sekurang-kurangnya menghalang menjadinya perkara-perkara ini. Tetapi nampaknya walaupun Tun Zainuddin Commission sudah lebih dari 15 tahun, walaupun cadangan-cadangan itu cadangan yang konkret, dan kita di Pakatan Rakyat setuju 100% kepada IPCMC. Tetapi bangun kapal. Masih yang Datuk Seri yang dipertua, terima kasih yang berhormat Ibu Barat. Ini mengenai kes-kes kematian di dalam lokap. Ada beberapa kes yang telah dirujuk ke Mahkamah Inquest. Mahkamah Inquest telah memutuskan bahawa memang ada kecuaian di pihak polis. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang adalah kes-kes ini di mana ada bukti menunjukkan kesilapan dan kecuaian pihak polis, tetapi tidak dibawa untuk siasatan oleh IGP dan dirujuk ke mahkamah. Saya tengok isu-isu tahanan dan lakukan ini terbantut setakat inquest. Tak ada isu diteruskan selepas itu. Maka saban hari perkara ini memang berlaku. Tak ada satu penekanan yang drastik daripada kerajaan. Apa pendapat yang berhormat? Terima kasih. Betul pandangan Kapa. Tapi saya boleh jawab perkara itu dengan satu soalan, satu sentence yang saya tulis sebelum ini.
something is seriously wrong with the police training when professionally trained personnel who are responsible to protect lives of people commit such inhuman behavior. Dan ini ada satu di antara di mana setakat coroner inquest tak cukup. Seperti yang kita dengar di beberapa dalam jawapan Menteri Dalam Negeri mengatakan bahawa bila perkara-perkara ini terjadi, pihak polis akan diarahkan untuk berjumpa dengan keluarga victim tersebut. Tapi saya ada satu kes, Dato' Betul, di Ipoh di mana saya telah menjalankan, di mana seorang pegawai polis bernama Taufik Abdullah telah semasa dalam inspektor, ketua inspektor membawa satu pistol dalam masa bekerja, telah pergi ke gerai bajak dan semasa berbual-bual tiba-tiba mengambil pistol dan menembak mati penjual emas tersebut. Dan selepas penyiasatan dibuat, didapati dia ada berkaitan dengan kematian tersebut, walaupun dia ingin dan cari jalan untuk mengelak dari ditangkap. Tetapi lepas tu dia telah di charge di Mahkamah Tinggi untuk pembunuhan tersebut. Tapi itu cerita lain. Itu yang telah dibuat oleh PDRM, bagus. Tetapi hakikatnya keluarga si mati itu, apa jadi kepada mereka? Hingga sekarang sudah dekat 4 tahun saya telah menjalankan kes tersebut dan setakat ni akan habis. Tapi yang mustahak, kalau yang mata ada interest, kena declare interest as defense counsel. Saya ingin merujuk kepada jawapan dari menteri, di mana menteri mengatakan, I am not going to merits for the matter. Saya mengatakan bahawa victim tersebut, seperti kes yang saya bangkit, mereka akan, PDRM akan berjumpa dengan keluarga tersebut. Hingga sekarang sudah 4 tahun, Dato' Betul, tidak ada apa-apa perjumpaan. No apology, no effort made, nothing done to go and see the family, keluarga, anak mereka dan sebagainya. Apa? No meaning, tak ada masa, tak ada makna langsung. Macam mana ini boleh terjadi walaupun satu jawapan tadi beri dalam Dewan ini, di mana menteri dan timbalan menteri mengatakan bahawa satu hasrat kerajaan, hasrat PDRM adalah di mana masalah-masalah ini, di mana very clear cut cases, PDRM akan berjumpa dengan keluarga si mati, di mana disebabkan kematian oleh PDRM. Kenapa ini tidak terjadi? Kenapa enggan sedemikian? Keluarga ini, keluarga Leong dan family mereka, saya sendiri bertanya kepada mereka dan mereka bertanya kepada saya, kenapa tidak ada satu pegawai pun, satu dari PDRM. Walaupun saya setuju, Dato' Betul, saya perlu kata bahawa out of 10 apples, hanya satu atau setengah apple yang betul-betul rotten. Yang ada yang banyak, ramai di antara PDRM adalah orang yang ikhlas, yang baik. Tetapi perkara ini kita must nip it at the bud. Dan satu di antara cara dia adalah untuk mengimplementasikan rekomendasi Royal Commission of Tun Zainuddin supaya IPCMC dapat dilancarkan. Dan ini adalah, saya harap tindakan dapat diambil. Saya ingin pergi ke masalah di mana pendidikan di tinggi, di mana baru-baru ini di Kepala Batas satu university, Alliance University College of Medical Science, AUCMS, di mana lebih kurang 450 pelajar yang belajar di sana untuk jurusan perubatan. Tiba-tiba college itu tertutup dan ramai di antara mereka telah mendapat pinjaman dari bank dan PTPN dan sebagainya, di mana bayaran pun telah dibuat. Ramai di antara penuntut-penuntut telah membayar kepada college tersebut RM180,000, RM150,000. Itu semua dibayar, tiba-tiba ditutup. Sekarang sudah habis belajar foundation dan 1 tahun tidak dapat melanjutkan pelajaran kerana college itu tersebut. Soalan saya, macam mana Menteri Pendidikan boleh membenarkan satu college itu beroperasi tanpa mengambil kira sedalam-dalamnya dalam latar belakang college-college tersebut? Sebenarnya approve college-college ini. This is not mechanical approval. Perlu ada judicial, perlu ingat, perlu ambil kira apakah college-college itu ada latar belakang yang baik atau tidak, adakah mereka berfungsi dengan baik. Itu nombor satu. Nombor dua,
ramai di antara pelajar-pelajar sehingga ini ramai di antara mereka tidak dapat tempat diberi di college atau universiti yang lain. Kenapa ini terjadi? Walhal situasi yang sama di mana anak-anak kita yang belajar di Egypt, di Syria dan sebagainya, semua telah mendapat tempat. Kapal terbang dihantar ke Syria, ke Egypt untuk membawa mereka dan diberi tempat-tempat di sini. Apa orang kata? Gajah depan mata tak nampak, tapi kuman sebarang laut yang nampak jelas. Very far away is obviously can be seen. Very near you cannot see. Kenapa? Ini pelajar-pelajar pun anak-anak kita juga. Kenapa tidak memberi keutamaan kepada mereka? Walhal ada college-college medical yang boleh mengambil mereka menghadapi masalah financial dan sebagainya, perlu ambil tindakan. Dan lagi satu, saya perlu tahu siapakah pegawai-pegawai yang memberi kebenaran untuk memulakan college ini di Kepala Batas hingga boleh menjadi muflis and cannot be operative. Walhal tidak ada penyiasatan yang penuh keseluruhan dibuat dalam hal ini. Atau berkaitan dengan ini adalah matriculation, di mana sebelum pilihan raya yang beberapa pekan telah berjanji kepada masyarakat India untuk meningkatkan placing of untuk belajar di matrikulasi dari 556 kursi ke meningkatkan ke 1,556 kursi. Itu adalah 3 tahun dulu. Sampai sekarang janji itu tidak ditepati langsung. Never fulfill. Tahun dulu kurang dari 1,300. Sebelum itu 900. Sebelum itu 800. Apa terjadi? Tiap-tiap kali Menteri Pendidikan kata, kita membuka ruangan kepada pelajar-pelajar, tapi tak ramai di antara mereka yang apply. Ini semua menipu. That is not true. Kalau sedemikian, saya kata ikhlas. Bagi tahu dalam sinarai, dalam you make it open dalam website siapa yang apply. Ya, kenapa mereka tidak dapat? If you open, transparent, tak ada masalah. Tidak ada. Ramai di antara yang pohon dapat A+ dan sebagainya, 9A, 8A dan sebagainya, tak dapat dalam matrikulasi. Walaupun janji telah dibuat oleh menteri tersebut. Apa terjadi? Dan ini adalah satu di antara sebab di mana Perdana Menteri selalu kata nambike. Have full trust in the government. In Tamil dia kata nambike. How do I have full trust? This is misleading and satu yang tidak betul. Kerana statistics cannot lie. Statistics you can check through apa terjadi. Dan berkaitan dengan ini adalah apa yang dikatakan departmen kementerian telah ditubuhkan, di mana Perdana Menteri mengatakan Special Implementation Task Force for Indians, SEED pun satu task force yang baru, katakan mengagihkan lebih dari 180 juta ringgit untuk accelerate progress business community di antara masyarakat India. Tak jadi. Ramai di antara yang memohon macam-macam yang dijanjikan oleh SEED di antara oleh menteri-menteri tidak taking place. Dan saya difahamkan Special Implementation Task Force is more special dead than alive. Dan ini adalah SEED, SEED pun sama juga keadaan. Walaupun Perdana Menteri mensyorkan bahawa berjanji, memberi aku janji, kata nambike dan sebagainya. All this is just rhetoric. Apapun pun tak on the ground, no real effect. Dan ramai di antara mereka mengatakan bahawa ini adalah satu semasa pilihan raya berjanji. Adakah ini benar? Dan adakah kerajaan menyeleweng cakap yang tak benar dalam hal ini? Ya, boleh gulung ya. Ya. Betul. Mengenai death penalty project, kerajaan telah memberi satu beberapa tahun dulu bahawa death penalty akan di-abolish di negara ini. Apakah terkini mengenai perkara tersebut? Death penalty project telah mengadakan satu survey di negara ini, di mana dengan izin Human Rights Commission of Malaysia sendiri mengata is in favor of Malaysia joining a list of countries which have outlawed the mandatory death sentence, especially on drug traffickers. It's optimistic
that officers of the Attorney General Chambers who are currently undertaking a comprehensive study on the matter will come up with positive recommendation by year end. Ini 2 tahun dulu. Let's hope something positive will happen. Dan dalam perkara ini ramai di antara mereka perlu satu jawapan, satu inisiatif yang baru untuk mengatasi masalah ini. Akhir sekali Datuk Betul adalah mengenai standing pandangan yang dibuat oleh Kerajaan Negeri 9 baru-baru ini di mana menukar agama dan sebagainya perlukan satu statutory declaration bahawa dia telah habis semua perkara berkaitan dengan perkahwinan beliau sebelum menukar agama adalah satu yang bagus, pendirian yang bagus. Adakah Kerajaan Persekutuan akan mengambil kira mengenai perkara tersebut dan mengimplementasikan perkara itu dalam negara ini? Dan saya ingin juga merujuk kepada Section 30A Regulation, iaitu Akta Rahsia Rasmi. Apakah regulation yang telah diluluskan di bawah akta ini, dan adakah ia telah di-gazette, dan apakah yang telah dibuat untuk Kementerian Pendidikan, untuk Kementerian Dalam Negeri, dan untuk Kementerian Perdana Menteri. Akhir sekali International Criminal Court dan Arms Trade Treaty, di mana dua-dua konvensi tersebut tahun 2011 kerajaan telah bersetuju, kabinet bersetuju untuk menjadi anggota ICC, tetapi hingga sekarang apakah terkini mengenai isu tersebut. Mengenai Arms Trade Treaty pada tahun dulu September kerajaan telah mentandatangani konvensi tersebut, tetapi belum lagi ratify ATT, Arms Trade Treaty. Apakah yang terkini mengenai perkara tersebut? Apakah yang menjadi penghalang tersebut? Dan adakah kerajaan tahu bahawa fikir bahawa satu kesilapan telah dibuat bila kita tidak mentandatangani accession to the International Criminal Court, dan kita telah hilang satu keupayaan untuk mengambil tindakan bila kapal terbang MH17 ditembak di Ukraine. Terima kasih. How much do you